Tanjung Karang merupakan satu pekan yang terletak di daerah Kuala Selangor. Di sini juga terletaknya kampung Sungai Gulang-Gulang, di mana kami akan menyelusuri kisah seorang anak muda yang menjadi usahawan yang berjaya. Nama Muhammad Amirul bin Nasuki, umur 22 tahun. Berasal daripada Tanjung Karang, Kampung Sungai Gulang. Tercetusnya minat beliau dalam bidang penanaman pisang ini bermula setelah beliau menjual hasil tanaman pisang di rumahnya yang ditanam secara suka-suka. Hasil jualan yang lumayan juga mendorong beliau untuk menceburi bidang ini secara serius. Jenis pisang yang ditanam oleh beliau adalah pisang abu, pisang nangka, pisang awak, pisang berangan, pisang raja dan juga pisang lemak manis. Rutin harian Amirul pada setiap pagi adalah pergi ke kebun yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Tujuan beliau pergi ke kebun adalah untuk membersihkan dan mengutip hasil tanamannya. Sepanjang tanam pisang ni, cabaran halangan tu apa? Contohnya macam serangga perosak ke, Kalau kena pisang curi ni ke? pisang ni banyak pencuri lah sekarang. Curi. Lepas tu jadi masalah serangga perosak tak ada? Serangga perosak, penyakit pisang sekarang mokok. Pisang tiba-tiba kering, kuning. Pada mulanya, beliau hanya menanam 3 batang pokok pisang sahaja. Kini, beliau mempunyai tanah seluas 7 ekar hasil usaha dari titik peluhnya sendiri. Kawasan ni ada dalam 3 orang. 2 orang. 3 orang yang meniaga pisang juga, jadi peraih pisang. Selain jual kat sini ada tak jual kat luar? Jual Kat kat- Kuala Lumpur ke, kat bandar-bandar lain? Jual kat luar ada. Setakat ni naik boleh hantar ke Pasar Burung. Pasar burung mana? Pasar Burung Selangor. Untuk memastikan beliau tidak tercicir dari persaingan, Amirul memastikan buah pisang yang ditanamnya dijaga rapi supaya berkualiti seiring dengan kehendak pasaran semasa. Selain pisang yang menjadi sumber pendapatan utama, Amirul juga mengambil inisiatif untuk berkecimpung dalam bidang penternakan lembu. Dalam bidang peternakan ni, bagaimana ada boleh tiba-tiba ingin mencuburi bidang ini? Adakah kerana minat ataupun memang dari sejak kecil lagi memang ada dorongan? Dan kecil dulu tengok ayah bela lembu, sejak tu lah jadi minat. Okey, mula beternak ni bila ya? Macam beli lembu ke ataupun bela baka dia? Mula start ternak lembu dari
sekolah menengah lah, 13 tahun kalau tak silap. Tengok minat, dari situ lah mula start ikut orang tua, buat lembu apa semua. Okey, dalam ternak lembu ni makanan apa selalu dibagi pada binatang ternakan ni untuk ia Ya. membesar dengan baik? Biasa rumput biasa rumput tebu, napier tu, macam-macam rumput lah. Yang lembu yang jenis haiwan lembu makan. Tapi kami kat sini bagi soya, apa ni, daun padi ni, padi kering, daun padi tu. Soya Dengan tu, dedak sikit campuran. soya tu dalam bentuk macam ni? Soya dalam bentuk Kering. ampas dia. Ampas. Dah diproses, dah ambil dia punya ampas dia tu, kita perap, kita bagi makan. Baka apa yang selalu yang Encik ambil dalam untuk menternak lembu ni? Baka luar ke ataupun memang baka tempatan ni? Biasa baka tu biasa kampung punya tempatan ni. Tengoklah kalau macam sini yang senang jual baka KK Croc lah, senang jualan. Tapi belah sini diorang biasa kacuk dengan baka Brahman. Jadi nampak besar sikit saiz dia. Ternak binatang ni ada dapat bantuan ataupun semuanya menggunakan modal sendiri? Banyaknya semua modal sendirilah. First kita bela dulu dalam 5 ekor. Meko Lepas tu kita daripada 5 ekor tu kita kembangkan beranak pinak apa semua sampai ke sekarang yang dekat 70 ekor. Sekarang 70 ekor. Menternak lembu ni kita lihat macam susah tau. Bagi anda, kiranya apa yang paling sukar untuk jaga lembu ni? Macam penyakit ke ataupun jaga makanan dia, pemakanan? Kalau buat masa ni kawasan yang paling masalah. Kawasan yang terhad ke apa? Kawasan terhad. Sebab pembangunan dah mula banyak, kawasan yang jadi masalah sekarang. Estate apa semua sekarang orang nak buat ni bangunan, jalan apa semua. Kita yang ada tempat macam kandang, tapi kandang susah mana pun. Kita boleh buat untuk kandang ni macam bela sementara lah, masuk barang, kita bela dalam 2-3 bulan jual balik. Itu bonus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun perniagaan buah pisang ini menjadi sumber utama pendapatan beliau, Amirul turut melibatkan diri dalam perniagaan buah kelapa. Pada awalnya, perniagaan buah kelapa ini merupakan pendapatan utama Amirul sebelum berkecimpung dalam perniagaan tanaman pokok pisang. Namun, apabila beliau melihat keuntungan lebih kepada perniagaan pisang, beliau hanya melakukan perniagaan kelapa ini hanya sebagai sambilan. Kalau kelapa muda ni saya jadi macam perai. Oh, perai? Jadi kat tuan kebun, lepas tu saya jadi orang tengah lah. Oh, kira macam dia orang tengah, ambil kat kebun, lepas tu jual orang lah. Saya jual balik. Selalunya kalau jual balik orang berapa biji? Tengok kepada pasaran. Kalau macam musim hujan harga agak rendah. Kalau macam musim panas macam ni permintaan tinggi. Permintaan tinggi harga memang Lambung ni harga agak kelas sikit tinggi lah. lah. Okey. Kelapa ni macam mana kita nak tahu sama ada dia elok ataupun tidak? Ada orang kata tengok daripada tangkainya. Macam mana? Kalau kelapa tengoklah. Kalau macam dia yang tak okey, dia lonjong, lepas tu ringan, lepas tu dia bergoncang. Tu memang tak elok lah. Oh, tak elok lah tu. Dia rosak. Orang kata makan bulan. Selain kelapa muda ada jual tak kelapa tua ke apa? Tak ada. Saya Memang betul-betul kelapa muda je lah. Kelapa muda je lah. Kira macam untuk jual kelapa ni memang dah ada regular customer lah. Memang untuk ambil semua. Contohnya diorang selalu buat untuk buat apa? Niaga apa? Biasa diorang jual air balang, coconut shake, Oh, coconut shake. buat jelly kelapa. Oh, okey. Sehari berapa biji? Macam pengeluaran sehari macam 1000 lebih, 2000. Oh, 1000 biji lebih kurang itu lah. Minggu kami punya pengeluaran
dalam 7.000 ke 8.000 biji lah. Biji biasa kalau lori ambil kat sini dalam 1.7 RM7 RM7 itu 80 sen kalau musim panas ni. Selalu ambil kelapa kat sini? Memang saya semenjak niaga memang ambil dekat sini. Memang tetap ambil kat sini lah? Memang jadi pelanggan tetap lah untuk ambil. Abang Sah niaga apa? Saya sekarang niaga air kelapa dan coconut shake. Oh, coconut shake. Dekat TTDI dengan Section 7. Oh, kira memang ke sini memang untuk ambil stok kelapa lah. Memang setiap minggu kita akan ambil kelapa lah. Permintaan tu tinggi coconut shake. Alhamdulillah, memandangkan bulan yang tengah panas ni, cuaca El Nino. El Nino. Permintaan tinggi lah, kira ramai orang nak beli lah. Alhamdulillah, okey lah. Ternyata, keputusan Amirul untuk menceburi bidang keusahawanan ini berasaskan pertanian dan peternakan ini adalah sangat tepat. Usaha tanpa henti merupakan tonggak utama kejayaannya dalam bidang ini yang mendatangkan pendapatan yang lumayan setiap bulan. Apa saranan kepada anak-anak muda yang lain yang mungkin nak menceburi bidang usahawan ni? Apa yang perlu ada dalam diri mereka kan? Nak ceburi bidang usahawan ni yang first sekali minat dan sanggup buat dan berani lah untuk tempuhi semua. Dan kalau kita sekadar cakap je pun tak berjadi juga. So kat situ kena ada minat. Yang utama minat. Diharapkan, usaha dan kejayaan Amirul yang telah dipaparkan dalam dokumentari ini dapat memberikan dorongan dan rangsangan kepada anak muda untuk memulakan langkah mereka dalam dunia keusahawanan.